Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlina binti Ali Dinsa bersama rakan saya Nur Adila binti Raipin, Siti Salni binti Tua, Laulina dan Zamari Ajang Daniel ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu penjualan dan penggunaan rokok serta vape di kalangan pelajar sekolah. Soalan yang pertama adalah apakah matlamat dasar yang hendak dicapai? Matlamat kesaksamaan merujuk kepada usaha dalam memastikan bahawa semua individu tanpa mengira latar belakang, jantina, bangsa atau status sosioekonomi mempunyai akses yang sama kepada peluang dan sumber. Yang kedua, matlamat kecekapan berkaitan dengan kecekapan dan efisien adalah untuk memastikan bahawa sumber awam digunakan dengan cara yang paling berkesan dan produktif. Yang ketiga, matlamat keselamatan melibatkan tentang keperluan manusia. Matlamat ini menumpukan kepada keperluan yang diperlukan oleh manusia bagi memenuhi keperluan fizikal. Soalan 2. Kena pasti masalah awam daripada senarai yang dipilih dan sekutukan masalah awam menggunakan salah satu teknik persekuturan masalah. Salah satu teknik yang dipilih adalah teknik sintetik. Yang pertama, analogi peribadi. Para penganalisis akan membayangkan diri mereka berada dalam situasi masalah yang berlaku. Sebagai contoh, dalam masalah rokok yang berleluasa di kalangan remaja, penganalisis perlulah melihat latar belakang kehidupan remaja tersebut serta meletakkan diri di tempat remaja tersebut untuk menilai serta mencari tahu puncak keterlibatan remaja terbabit dalam aktiviti merokok tersebut dengan cara melepak bersama sambil bercerita mengenai perkara tersebut. Yang kedua, analogi langsung. Pengkaji akan mengkaji sesuatu masalah dengan cara mencari perkaitan yang hampir sama dengan masalah lain yang dihadapi. Sebagai satu contoh, bagi menganalisis struktur kewujudan masalah penjualan dan penggunaan vape dalam kalangan pelajar sekolah dan apakah yang menjadi punca penyakit yang melibatkan rokok dan vape, sebagai contoh penyakit asma dan juga penyakit paru-paru E-Valley. Penganalisis perlu mengaitkan secara langsung dengan pengalaman dan tindakan yang dilakukan dalam menangani serta mengawal penyakit asma. Yang ketiga, analogi hayalan. Penganalisis boleh menggunakan kaedah hayalan dalam mencari persamaan serta jalan penyelesaian dan masalah tertentu. Hayalan adalah satu hal kebebasan dengan harapan agar penganalisis dapat merealisasikan hayalan tersebut. Contohnya, hayalan dalam menyembuhkan penyakit seperti penyakit paru-paru E-Valley ini. Bagi soalan 3, kenal pasti pihak yang terlibat, polisi, stakeholders, aktor rasmi dan tidak rasmi, dan peranan yang dimainkan dalam masalah tersebut. Yang pertama sekali adalah pihak sekolah memberikan pendidikan formal dan program kesedaran berkaitan bahaya rokok dan juga vape. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bertanggungjawab untuk menyediakan dasar, panduan dan sokongan dalam melaksanakan program pencegahan. Yang ketiga, organisasi bukan kerajaan (NGO) di mana ianya memfokuskan kepada isu kesihatan dan kesejahteraan pelajar boleh memainkan peranan penting dalam menyokong usaha kerajaan dan juga sekolah. Akhir sekali adalah ibu bapa, memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan tabiat merokok atau menggunakan vape. Soalan 4, kenal pasti 2 langkah kerajaan yang sedia ada untuk menangani masalah tersebut. Pertama, penguatkuasaan undang-undang dan kawalan produk tembakau dan vape. 1. Peraturan umum minimum. Kedua, larangan kawasan merokok. Yang kedua, kempen kesedaran, kesihatan dan pendidikan awam. Pertama, kempen tak nak merokok, dan kedua, program pendidikan di sekolah. Soalan kelima, cadangkan minimum 2 jalan penyelesaian selain dari langkah kerajaan yang sedia ada dan bincangkan dengan terperinci pihak yang terlibat. Program kesedaran dan pendidikan bersepadu. Pihak yang terlibat adalah pihak sekolah dan juga Kementerian Pendidikan. Kedua, penglibatan komuniti dan ibu bapa. Pihak yang terlibat adalah ibu bapa serta komuniti tempatan, sebagai contoh pertubuhan tempatan, kumpulan atau kelab tempatan. Salam sejahtera, saya Zamari Ajang Daniel, nombor metrik 264703.
bagi kumpulan kami, saya akan menjawab soalan nombor 6, iaitu berkenaan dengan soalan program kesedaran dan pendidikan bersepadu. Yang pertama iaitu pihak terlibat, iaitu pihak sekolah memainkan peranan utama dalam mendidik pelajar mengenai bahaya rokok dan vape. Kurikulum boleh diperkaya dengan sesi pendidikan tentang kesihatan, termasuk kesan buruk penggunaan rokok dan vape. Aktiviti ko-kurikulum dan ceramah oleh pakar kesihatan juga boleh diadakan, dan Kementerian Pendidikan juga boleh membantu dengan menyediakan panduan dan sumber untuk sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Selain itu juga, Kementerian Kesihatan boleh bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberi maklumat terkini tentang bahaya rokok dan vape serta kaedah pencegahan. Seterusnya iaitu organisasi bukan kerajaan (NGO). NGO yang berfokus pada kesihatan dan kesejahteraan pelajar boleh menyediakan bahan pendidikan dan mengadakan kempen kesedaran. Kesimpulan, secara keseluruhannya, penggunaan rokok dan vape dalam kalangan pelajar sekolah merupakan isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan holistik untuk menangani kesan negatifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pelajar. Dengan menggunakan kaedah sinektik, kita dapat memahami isu ini dengan lebih mendalam dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis tentang keputusan yang mereka buat berkaitan dengan rokok dan juga vape.